Rahim ini. Baik, Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim akan menyajikan materi dengan judul Peran dan Upaya Pandu Serumpun dalam Meningkatkan Intelektualitas Kaum Muda dan Bentuk Kerjasama oleh Pandu Serumpun. Baik, kami persilahkan kepada kakak kita Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim untuk mempresentasikan makalahnya. Silahkan kepada kakak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Ani Widayasari, kita punya moderator. Seterusnya narasumber pertama HDD Yusof, yang berusaha Profesor Dr. IR Aras Mulyadi, Rektor Universitas Riau. Seterusnya HM Azali Johan, Ketua Wardah Suratman. Okey. Yang seterusnya Profesor Dr. Suyatno. Seterusnya pada perwakilan Pramuka Indonesia dan juga sahabat serumpun daripada Malaysia yang juga turut serta dalam siri webinar nasional ketiga ini. Okey. Tidak lupa juga pada sahabat saya Dr. Dalius Sumanto. Okey, terima kasih. Dan pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu pengetahuan. Mungkin untuk dijadikan bekalan pada kita semua, pada ahli pengakap scout ataupun pramuka, untuk dijadikan bekalan kehidupan kita seharian. So, tajuk yang diberikan kepada saya itu adalah tajuk yang sangat besar, iaitu peranan dan upaya kita, ahli pemuda, untuk menggerakkan satu misi dan visi untuk memajukan, saya fikir adalah untuk memajukan kawasan Nusantara, yang mana dahulunya kawasan wilayah Nusantara ini adalah satu wilayah yang begitu terkenal dengan hasil sumber bumi, ya, yang diekspor sehingga ke rantau Asia dan juga sehingga ke negeri Arab. Ya, kalau kita baca sejarah dunia, sumber-sumber asli yang diperolehi oleh mereka pada ketika itu adalah datangnya daripada wilayah Nusantara. Jadi dahulunya kita sudah mencapai tahap yang begitu tinggi, iaitu ke tahap global. Cuma kita setelah daripada itu, kita mengalami proses penjajahan, demi penjajahan oleh gerakan barat, sehingga menyebabkan hasil bumi kita dimonopoli oleh mereka dan ekonomi dikawal oleh mereka. Okey, jadi tajuk yang diberikan kepada saya ini adalah satu tajuk yang sungguh baik untuk saya merencanakan bagaimana untuk kita siap sedia, terutamanya apabila kita menghadapi situasi yang begitu kejang sekarang ini, iaitu situasi ketika COVID-19. Okey, saya share sedikit saya punya slide. Saya share screen dulu ya. Okey, minta maaf semua ya. Ini kita punya cabaran baru.
Okey, saya peringkat awal ni saya akan mula berkongsi berkaitan dengan pengakap di Malaysia. Okey, Persekutuan Pengakap Malaysia. Di Malaysia kita panggilnya itu pengakap. Tapi di Indonesia mungkin pramuka dan banyak lagi nama di negara-negara lain. Di Malaysia kita ada 6 jenis pengakap, iaitu pengakap lebah. Pengakap lebah ini adalah pengakap children di peringkat kanak-kanak. Okey, pengakap di antara umurnya 4 hingga 6 tahun. Seterusnya kita ada pengakap kanak-kanak dan juga pengakap muda. Pengakap kanak-kanak ni sehingga 9 hingga 12 tahun dan pengakap muda umurnya 13 hingga 15 tahun, remaja 14 hingga 17 tahun. Kita ada pengakap diraja yang mana-mana saja ahli pengakap yang mempunyai pencapaian yang peringkat tinggi dan dia diberi penganugerahan oleh Raja-Raja Melayu. So ini kita panggil dia pengakap raja. Dan seterusnya pengakap senior ataupun yang lebih tua daripada itu kita panggil dia pengakap kelana. Di Universiti Teknologi Malaysia khususnya kita memang ada pengakap kelana dan saya rasa yang bersama dengan kita pada hari ini dalam dewan ini ataupun dalam siri webinar ini dari Malaysia semuanya adalah pengakap kelana. Okey, ini contoh pengakap lebah ya. We call it scout, honey scout. Okey, yang putih-putih tu baju uniformnya. Okey, seterusnya pengakap kanak-kanak. Kanak-kanak ni pengakap biasanya di sekolah rendah. Okey. Ini pengakap muda di sekolah menengah. Okey, pakaiannya berbeza sedikit daripada pramuka. Pramuka warnanya coklat. Kita warnanya kelabu. Ini pengakap remaja dan seterusnya ini adalah pengakap diraja. Pengakap diraja dia ada sikit warna kuning pada uniformnya. Macam saya punya uniform kalau tengok ini warna hijau. Hijau ni adalah ahli majlis. Ahli majlis yang mana kami hanya memimpin saja gerakan pengakap dan seterusnya pergerakan-pergerakan yang dilaksanakan itu dia akan dilaksanakan oleh ahli-ahli pengakap yang lain. Okey. Ini pengakap kelana. Saya ingat ini adalah gambar daripada Universiti Teknologi Malaysia ni ya. Okey. Alright. So beberapa cabaran dalam kita melaksanakan aktiviti pengakap sekarang ini. Yang pertama sekali selepas COVID, kebanyakan aktiviti kita semuanya dalam talian. Yang mana kita menggunakan pelbagai platform. Yang pertama sekali resource menggunakan Google Meet. Okay, ini semua pelajar-pelajar yang kelana siswa di UTM. So then mereka menggunakan Google Meeting untuk mengadakan aktiviti termasuklah aktiviti dalam kelas. So kalau kita tengok ini adalah medium baru bagi kita yang hidup pada abad ini dan seterusnya. Okay. Ini aktiviti yang dijalankan untuk kuis dan sebagainya. Inilah aktiviti yang sekarang ini kita cuba terokai. Mungkin bagaimana persoalannya sekarang ni, bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti secara fizikal sekiranya dengan keadaan COVID-19 yang masih lagi belum reda. Dan saya jangkakan COVID-19 ini akan hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Sehinggalah ke satu hari yang kita tidak tahu bila kita boleh selesaikan. Okay? Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini kena adapt ataupun adopt dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan juga di seluruh dunia. Malahan di Eropah wabak ini terlalu sangat serius. Okey, ini contoh aktiviti yang kita pakai aplikasi Kahoot. Okey. Di samping itu, saya boleh kongsikan ini video, contoh video yang dilakukan oleh pengakap kita. Okey. Mungkin tidak bergerak ni. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ketua Pengarah Program Kelana Siswa. Video ni akan
Okey. dan baru. Program ini berhasrat untuk memberi ilmu tambahan kepada siswa. Okey, so ini adalah bentuk program. Jadi kita tengok video yang seterusnya pun sama. Ini kita tengok satu lagi contoh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami di Kudi ingin memaparkan mengenai tajuk kompas dan lisa. Tapi Dengar. masih lagi mari kita mulakan dengan tajuk kompas. Bagi siapa yang tak tahu lagi, kompas itu ialah alat untuk mencari arah. Dia sangat berguna jika kita sesat di dalam tempat. Jadi, bagaimana nak menggunakannya? Waktu siang, kompas digunakan bila tempatkan di pagi ataupun di tempat yang rata. Waktu malam pula dibantu oleh bintang. Setiap objek logam mempunyai radius yang mengganggu bacaan kompas. Sebagai contoh, kereta tebal, radiusnya 69 meter. Selain itu, lisa radiusnya 0.5 meter. Ini satu lagi contoh bagaimana Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami di Kudi. okey, ini adalah satu lagi contoh yang saya boleh kongsikan. Menunjukkan penganggaran menggunakan kaedah matematik. Okey, fungsi penganggaran kaedah matematik ini adalah agar kemah penangkap berada jauh daripada pokok yang berbahaya. Jadi, Okey. Apa yang saya nak simpulkan di sini adalah itu adalah bentuk yang kita boleh laksanakan pada masa sekarang. Kita boleh tukarkan aktiviti kita dalam bentuk video, kita boleh lakukan aktiviti secara atas talian dan sebagainya. Dan sekarang ini, semua aktiviti ini sedang berlaku di seluruh dunia dan saya rasa hari ini pun adalah salah satu aktiviti yang mana kita sedang lakukan secara atas dalam talian. Okey. Saya nak bawa semua hadirin kepada hasil perbincangan daripada World Economic Forum. So these are the very important point that I want to share with you. Bagaimana kita nak lihat keperluan ini dari sudut pramuka, dari sudut pengakap, dari sudut bagaimana kita seorang anak muda boleh mempersiapkan diri kita bagi menghadapi cabaran 2025 ataupun cabaran 2030 ataupun cabaran 2050 ataupun lebih jauh daripada itu. Seperti mana yang disebut tadi oleh Profesor Dr. Suyatno. Okey, penuh dengan pengharapan, penuh dengan inovasi yang dicadangkan kepada kita. So kita sekarang ini di peringkat universiti perlu memahami apakah kemahiran ataupun skill that required pada masa depan. Yang pertama sekali, skill yang diperlukan berdasarkan kepada World Economic Forum yang baru saja diterbitkan. Yang pertama sekali adalah analytical thinking dan innovation. Okey, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Suyatno tadi, is about the innovation. Adakah kita seorang ahli pengakap mampu berfikir untuk menghasilkan inovasi? Ini persoalannya. Okey. Yang kedua, analytic thinking. Adakah kita sekarang ni menghasilkan sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan angka, berdasarkan bilangan? Seperti contoh, kalau kita nak menghasilkan kemah, adakah kita kemah mengikut pengukuran dan sebagainya? So sebenarnya kalau kita lihat dalam aktiviti kepengangkapan ataupun the scouting activity, basically
analytical thinking dan innovation telah pun ada dalam kita punya aktiviti. Okay. Yang kedua adalah active learning and learning strategies. So, bagaimana kita pengakap ni nak adapt dengan skill ini. Jadi, kita bila sebut learning, kita ingat sekolah ataupun kalau di Indonesia kita panggil di peringkat S1, S2 dan S3 ya. Tapi sebenarnya yang dinyatakan dalam World Economic Forum, learning adalah belajar sepanjang hayat. Kita belajar daripada mula kita kecil sampailah sehingga kita meninggal, mati dan sebagainya. Jadi para pemuda harus mempunyai kemahiran untuk belajar secara aktif dan tahu menggunakan strategi dalam pembelajaran. Tahu cara bagaimana untuk belajar. So these are the skill yang sangat diperlukan pada sekarang dan juga pada 2025. Okay? Yang ketiga adalah complex problem solving. Saya nak tanya pada semua ahli pengakap, nanti you boleh jawab dekat chatbot tu. Adakah apa yang kita buat dalam siri Jamboree, dalam siri perkemahan kita ini, kita menyelesaikan problem yang kompleks? Jawapannya ya. Saya hampir pasti bahawa semua pengakap ini sebenarnya telah melalui proses penyelesaian masalah yang begitu kompleks. Itu sebab activity scouting is very important untuk build up our leadership and then build up our kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. So inilah kemahiran yang diperlukan pada masa depan. Okay, and then yang kelima adalah critical thinking and analysis. Saya tak sure tapi pengakap sekarang ni kita kena tengok modul kita, kita kena tengok apakah semua silibus kita untuk kita tukar supaya dia menjadi lebih critical thinking dan semua ahli pramuka ataupun pengakap mempunyai kemahiran untuk berfikir secara kreatif. Okay. Yang seterusnya adalah leadership and social influence. Apa itu leadership? Sekarang ni pramuka memanglah. Saya rasa mana-mana pun kita bincang soal leadership. Social influence, of course. Bila kita menjadi seorang pemimpin, kita boleh influence to other people, influence to community untuk berubah menjadi lebih baik. Yang seterusnya technology use, monitoring and control. Ini yang penting sekarang ni. Macam saya bagi contoh dalam saya punya siri kuliah, saya kata semua pelajar kita, semua anak muda, bukan pelajar sajalah, tenaga muda harus mengetahui teknologi digital untuk kegunaan seharian. Ini sudah semestinya menjadi satu perkara yang wajib sekarang ni. Dulu mungkin sebelum COVID-19 mungkin ada option. Kita kata boleh pakai online meeting, boleh pakai physical. Tapi sekarang ini kebanyakan semua menggunakan platform online. So jadi kemahiran digital itu adalah sangat penting. Digital savvy lah. Kemahiran menggunakan semua platform-platform digital sangat penting. Okay. Seterusnya, kemahiran pengaturcaraan, programming. Saya nak beritahu kepada semua ahli pramuka dan ahli pengakap. Kalau anda bergraduan 2 tahun lagi ataupun bergraduan pada tahun ini, tahun depan, okay, sudah tentunya industri akan tanya pada kita, adakah kita tahu bagaimana menulis pengaturcaraan? Tak kira kita daripada program apa, program ni maksudnya bidang kerjaya kita atau bidang kursus kita, sama ada kita mechanical, electrical, management, perhotelan, sosiologi, zoologi, whatever that, you mesti ada, student kita perlu ada skill untuk melaksanakan programming. Dan yang seterusnya, cabaran masa depan ini sangat mencabar. Jadi kita perlu tahu macam mana nak kontrol ataupun mengawal kita punya stres. Dan kita perlu lebih fleksibel dan kita mestilah resilient dengan keadaan. Dan saya yakin, saya lihat
perkembangan semasa ni, kalau saya lihat di Indonesia, semua anak mudanya memang resilient. Cuma flexibility tu saya ingat perlu ditingkatkan lah. Okay, dan yang akhir sekali adalah reasoning, problem solving and ideation. Ideation ni sangat penting, yang mana kita seorang anak muda perlu ada idea, perlu tahu macam mana nak mencernakan idea kita ataupun mencitrakan keupayaan kita berfikir untuk menghasilkan perkara-perkara yang lebih baru daripada perkara yang sedia ada. Okey, berdasarkan top 10 skill of 2025 ini, hasil daripada World Economic Forum, saya nak tanya kepada semua pramuka dan juga ahli pengakap, adakah aktiviti pengakap kita sekarang ini, aktiviti pramuka yang kita lakukan sekarang ini, mempunyai 10 ciri-ciri ini? Ini persoalan yang kita perlu jawab. Dan saya setelah bagi tahu pada Encik Rahim, Tuan Rahim dengan saya ini, saya bagi tahu dia tahun lepas, saya kata pengakap ataupun pramuka ni perlu ada modul STEM, Science, Technology, Engineering and perlu ada certification dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM. Sebab apa? Pengakap ni kalau kita tengok semua aktivitinya adalah berkaitan dengan Science, Technology, Fizik, Matematik. Saya bagi contoh. Kalau kita pasang kemah kita kena ukur kita kena kira kita guna matematik. Kita nak letak, saya tak tahu Indonesia dia panggil apa, pancang kemah lah. I think the kemah punya apa ni, itu kan, you nak letak, nak kira, itu adalah fizik. Kita kira daya, how much dia punya apa, daya, boleh jatuh, kalau ada angin, boleh terbalik ke tidak kemah itu. This all about science, it's about fizik. Jadi saya bagi tahu pada pengakap di Malaysia, sebenarnya kita adalah satu pertubuhan yang mempunyai ilmu sains sebenarnya. Sedia ada ilmu sains dalam modul kita. Cuma kita nak perkasakan lagi. Dan sebenarnya yang kurang dalam aktiviti pengakap ini adalah berkaitan dengan robotik. Saya minum air sikit ya. Berkaitan dengan robotik. Kalau kita tengok dalam top skill ni, apa yang berkaitan dengan robotik? Ni teknologi, design and programming, reasoning and problem solving. Ini adalah key point untuk robotik. Saya sebenarnya nak cadangkan kalau kita boleh ada kegiatan pramuka ataupun scouting activity based on robotik. Saya ingat aktiviti ini adalah sangat penting dan saya dah minta pengakap di UTM cuba lihat dan bekerjasama di peringkat antarabangsa untuk menghasilkan apa ni, robotik modul supaya kita boleh melihat aktiviti pengakap ni boleh dimajukan dengan penggunaan robotik. Okey. Kita di Universiti Teknologi Malaysia berdasarkan kepada top skill tersebut, kita menghasilkan satu inisiatif, ya UTM Life Ready Graduate, yang mana kita minta bahawa semua student UTM mestilah membantu untuk menaikkan ataupun memakmurkan masyarakat. Okey. Saya rasa sekadar ini saya punya narasumber pada hari ini. Okey, nanti boleh kalau ada soal jawab, so saya boleh jawab soalan-soalan. Tapi yang penting itu adalah pengakap perlu berubah kepada satu stage yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini dan perlu ambil kira aktiviti robotik dalam kita punya aktiviti seharian. So bagaimana saya lontarkan kepada semua, sama ada profesor ke, sama ada ahli pengakap di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah ataupun di peringkat universiti untuk berfikir bagaimana untuk kita bawakan aktiviti pengakap ni supaya kepada aktiviti yang lebih tinggi, berteraskan kepada industri, berteraskan kepada robotik, berteraskan kepada artificial intelligence. So ini saya harapkan akan ada perubahan sama ada di peringkat
Malaysia ataupun di peringkat Indonesia, ataupun kita boleh bersama-sama untuk bekerjasama bagi menghasilkan modul-modul ataupun ilmu untuk kita ajar, untuk kita sampaikan kepada peringkat-peringkat yang lain. Okey, saya ingat itu saja saya punya narasumber pada hari ini, dan seterusnya saya buka pada soalan soal jawab sekiranya ada. Okey, saya persilakan. Terima kasih Dr. Ani Widian Sari. Terima kasih Prof atas presentasi yang menarik sekali. Jadi tadi ada top 10 skills yang telah dicanangkan untuk 2025 yang telah dicanangkan oleh World Economic Forum. Poin daripada Prof adalah bahwasanya agar pramuka itu lebih lagi menguatkan sains dan juga memasukkan robotik dalam kegiatannya, dan kita harus mempersiapkan diri untuk 10 skills yang dicanangkan oleh World Economic Forum ini. Baik, ke tanya jawab. Yang pertama dua pertanyaan akan saya pilih dari chat box. Yang terpilih adalah pertanyaan dari Endung SPD dari Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi COVID-19 ini, pramuka dituntut untuk tetap berinovasi dan berkreasi dalam melatih, mendidik, membina anak-anak muda di bidang kepramukaan. Di satu sisi, dituntut kemampuan ICT untuk melaksanakannya. Fakta di lapangan, banyak pembina dan pelatih belum siap untuk melaksanakan latihan pramuka virtual. Apa yang harus dilakukan agar mendorong pembina dan pelatih tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi selama COVID-19 ini? Jadi pertanyaannya Prof adalah bagaimana supaya seperti tadi terlihat bahwasanya untuk pramuka di Malaysia, mereka sudah melakukan pelatihan secara virtual. Nah, bagaimana caranya kira-kira masukan dari Prof agar supaya di Indonesia itu juga bisa dilaksanakan dan mendorong pembina untuk memfasilitasi kegiatan tersebut secara virtual. Okey, terima kasih doktor. Saya ingat soalan itu sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19 dan pendidikan secara virtual. Ini pandangan saya yang pertama ya. Dalam proses COVID-19 ni, saya memang berasa begitu gembira sebab gembira bukan sebab COVID-19 ya. Gembira sebab saya diberi peluang untuk membangunkan polisi dasar dan juga peraturan untuk dilaksanakan ketika COVID-19. Okey, itu yang pertama. Jadi berdasarkan pengalaman ini, bila saya diberi tugas untuk menyusun semula modul-modul pramuka ataupun pengakap di Malaysia, okey, saya minta pada saya punya komisioner ataupun pesuruhjaya, kita lihat bagaimana kita nak menyampaikan ilmu pengakap ini kepada pelajar kita ataupun kepada ahli pengakap. Jadi mau tak mau kita perlu menggunakan platform yang sedia ada. Seperti Google Meet. Saya nak beritahu, pada ketika kita mula-mula perkenalkan kelas kita melalui Google Meet, memang kata di Malaysia ni kelang kabut ya. Kata di Indonesia saya tak pastilah apa ya. Kelang kabut, butang Google Meet pun tak jumpa, nak rekod video pun tak reti, tak pandai ya. Tapi semua itu kita perlu belajar kerana kita tidak mempunyai masa yang begitu banyak. Okey? Dan kita menggunakan semua kemudahan yang asas dan murah dan free yang tidak perlu dibayar. Okey. Saya minta kepada saya punya jurulatih ataupun yang mengajar kelana siswa ni, bolehkah kita rakam ataupun rekod aktiviti kepengakapan ini menggunakan kamera telefon? Jawapannya boleh. Okey, jadi kita pun sebab terpaksa, jadi kalau ada jenis ikatan, kita pun rakam. Ada yang buat ikatan, ada yang pasang kemah, ada yang ukur sungai,
Ada yang macam-macam aktiviti ni kita pecah-pecahkan kepada semua pengakap. So masing-masing perlu hasilkan satu video. Dan video ini dikongsikan. So kalau ditanya tadi apakah medium? Saya katakan bahawa medium yang kita gunakan ini adalah WhatsApp. Medium yang kita gunakan ini adalah Telegram. Kita rakam video 1 minit, 2 minit, 3 minit, share dalam WhatsApp. Jadi ahli pengakap kita tengok, oh ini apa yang dia ajar tadi. Sebab konvensyen dunia menyatakan bahawa paling panjang video untuk pembelajaran ni adalah 3 minit. Itu paling sesuai. Kalau 1 minit lagi mudah, kita klik 1 minit kita tengok. Boleh ulang 10 kali. Boleh ulang 15 kali, tak faham ulang lagi. Ini kelebihan yang kita ada. Tapi kalau berbalik soalan tadi, berkaitan dengan fasiliti, kemudahan, saya berpendapat bahawa dengan kemudahan sedia ada, dengan kemudahan data sedia ada, kita mampu untuk mengadakan rakaman kepada aktiviti kita dan kita kongsi pada yang lain. Dan saya rasa harus bermula sekarang. Dan kalau kita tengok COVID-19 ni, keadaan sekarang ini, yang mana kuliahnya melalui atas talian, dalam talian menggunakan internet, Google Meeting dan sebagainya, akan berlangsung selamanya. Itu saya punya pandangan. Okay, saya ingat itu soalan, saya ingat okeylah kot saya menjawab soalannya. Okey doktor. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau kita membuat video ataupun merekam itu maksimal 3 menit ya, Prof? Ya, 3 menit itu paling sesuai lah untuk kita kongsikan melalui WhatsApp, kongsikan melalui Telegram. Ini WhatsApp dan Telegram ni, saya yakin semua orang ada. Betul ya, doktor? Betul sekali. Betul. Kalau kita tengok student kita semua ada, dan saya rasa semua student ada WhatsApp dan Telegram. Dan 3 minit ni kita boleh share mengikut Instagram. Dan student saya pun yang pengakap saya pun ada juga share information melalui Instagram dan juga Facebook. Ini saya rasa semua ahli pengakap kita ada fasiliti lah. Okey doktor. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Siti Nurfitri dari Natuna. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya harus bertindak atau melakukan program pramuka di desa saya, sedangkan di desa saya sudah ada COVID, dan di desa saya rata-rata anak-anak remajanya tidak mau menggunakan aplikasi Zoom. Anak-anak remaja di desa saya lebih suka langsung di lapangan walaupun sudah dibuat grup untuk meeting Zoom. Namun hanya sedikit yang mengikutinya. Jadi bagaimana saya harus membangkitkan kemauan anak-anak remaja di desa saya lagi, sedangkan mereka suka berinteraksi di luar rumah. Mohon dijawab kakak, soalnya di desa saya pramuka jadi tidak ada lagi karena masa pandemi. Jadi untuk membangkitkan semangat mereka ini, kami pembina dan kakak-kakak yang lain bingung. Mohon bantuan dan masukannya. Okey, saya yang pertama sekali, kita pun menghadapi masalah yang sama di peringkat awal. So bagi kita, aktiviti berpengakap ni harus kita teruskan. Okay? Jadi apa yang kita lakukan adalah kita menyediakan latihan lebih awal kepada mereka bagaimana untuk menggunakan Zoom ataupun Google Meeting ataupun apa-apa aplikasi yang mereka boleh capai. Mungkin saya tak sure lah, tapi mungkin juga di kampung saudara-saudari itu di luar desa mungkin kemudahan internetnya tidak ada ataupun telefonnya ataupun kemudahan atau peranti ataupun komputernya tidak ada. So itu memang kita tak boleh nak halang lah, tapi ada setengah kawasan yang kita minta dikongsikan bersama peralatan ini secara berpusat, dan peralatan ini kalau di Malaysia disediakan oleh pemerintah sediakan fasiliti. Biasanya fasiliti kemudahan internet ini ada di
dewan-dewan kampung-kampung ataupun di ruang-ruang di kampung yang boleh dikongsi bersama. So ini yang kita gunakan buat masa inilah. Jauh daripada itu saya tak boleh bayangkan lagi lah, because penggunaan teknologi sekarang ini memang bergantung kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak pemerintah. Terima kasih kepada Kakak Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim atas dua jawabannya yang kita ambil dari chatbox. Berikutnya kami akan memilih 3 pertanyaan. Sebelum nanti ada 1 pertanyaan dari Kakak Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim, kami akan memilih 3 pertanyaan dulu dari mereka yang raise hand di chatbox. Baik, saya akan memilih 3 pertanyaan. Silakan raise hand untuk kakak-kakak yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk telah mengunduh aplikasi PayPal bagi pengiriman hadiah apabila pertanyaannya dipilih. Maaf. Oke, baik. Satu dulu. Baik. Baik. Pertanyaannya silahkan untuk Kakak Surya Mansah SPD dari Kepulauan Riau. Silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menghidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Muhammad Safri, saya cuma nak bertanya sedikit kerana kita serumpun, saya gunakan bahasa Melayu. Boleh. Ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Encik Tuan Muhammad Safri. Pertama, apakah semua pengangkap dari pengangkap lebah sampai pengangkap pelana itu boleh memperoleh pengangkap raja? Jawapannya boleh. Okey, yang kedua. Boleh. Yang kedua, apakah top 10 skill of 2025 itu dapat tercapai secara maksimal? Apa metode yang paling sederhana untuk mencapai tujuan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dari mana ni tadi? Awak? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sebelah je. Aduh. Tanjung Pinang. Okay. Alright. Ya, Tanjung Pinang. Yang pertama tadi ialah semua pengangkap boleh dapat pengangkap diraja kalau memenuhi keperluan ataupun syarat. Yang keduanya, top 10 skill ini, gini ya, mau tidak mau, kita perlu melengkapkan generasi muda kita dengan perkara-perkara ini. Yang pertama sekali sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita selepas ini, banyak kita akan menggunakan otomasi ataupun sistem berteraskan komputer. Menggunakan kepintaran buatan, artificial intelligence. Kalau kita tengok pada handphone kita, saya tak jumpa lagi dah handphone kita yang ada 3G. Handphone kita semua 4G. Kita susah macam mana pun, tak boleh makan macam mana pun, handphone kita adalah handphone 4G. Okay. Jadi dengan kemudahan yang ada dan kita pada tahun hadapan, saya rasa seluruh dunia akan mula lihat kepada 5G. 5G ni, data dia akan jadi lebih murah daripada apa yang ada sekarang ni. Dan bila data, lebih tahu data ni yang kita selalu top up itu, telefon dan sebagainya. Okay. Bila dia jadi lebih murah, semua orang boleh beli data tersebut dan dapat servis tersebut lah daripada pemerintah sama ada di mana-mana kita berada lah. Okey, menggunakan line telefon dan sebagainya. Okey. Jadi untuk kita ajar kepada mereka ni skill-skill yang top 10 skill ni, kita boleh kaitkan skill ini dengan aktiviti kita yang sedia ada. Cuma kita perlu meningkatkan cara mereka berfikir. Kaedah kita berfikir.
Jadi sebelum ni kalau kita berfikir berdasarkan andaian, sekarang ni kita perlu berfikir berdasarkan data. Okey, itu yang pertama. Maknanya analytical thinking. Kita sebelum ni berfikir rasa-rasa Pak. Ini rasa-rasanya sedap. Ini rasa-rasanya murah. Tapi sekarang ini kita perlu ajar kepada kita punya pramuka sama ada yang lebih rendah ataupun pengakap yang lebih rendah, lebih sederhana, yang di muda ataupun yang senior, berkaitan dengan kalau kita nak bercakap sesuatu, kita perlu mempunyai data. So pemikiran ini kita perlu terapkan kepada golongan yang lebih muda. Jadi dengan itu, sistem pendidikan kita ataupun silibus ataupun kandungan pengajaran dan pembelajaran kita perlu bertukar. Jadi daripada pemikiran kita berdasarkan hearsay, kita perlu tukar kepada berdasarkan data. Dan dalam pramuka ni sebenarnya kita ada banyak masalah-masalah yang sebenar ataupun kompleks yang mana pramuka ini selesaikan apabila dia berjambori. Betul Semua tahu jambori kan? Bila kita jambori, ada saja masalah-masalah yang kompleks kita berikan. Dan saya cadangkan, kita cuba semak dalam keadaan sekarang, bolehkah kita bagi dalam jambori kita ni masalah yang lebih kompleks. Okay? Mungkin yang lebih membina jati diri dan sebagainya. Okay, begitu juga top 10 skill ni. Kalau kita baiki kita punya kaedah jambori, syllabus, dan rasa saya kita dapat menghasilkan top 10 skill yang kita cadangkan tadilah. Mungkin jambori kita pun perlu menggunakan teknologi dan sebagainya. Adalah modul-modul robotik, modul-modul STEM yang akan diperkenalkan dalam pramuka ataupun pengakap. So ini yang kita perlu usahakanlah bersama. Sama ada di mungkin antara Indonesia dengan Malaysia perlu bekerjasama lah untuk lihat bagaimana modul-modul baru kita boleh hasilkan untuk meningkatkan aktiviti pramuka. Okey, itu saja Pak. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Jadi nanti kita bisa bekerja sama Kak ya untuk mencapai target top 10 skills ini. Pertanyaan berikutnya itu silakan untuk kakak dari Aceh, kakak Juanda SP, silakan buka mic-nya. Kakak Juanda SP dari Aceh. Apakah kakak Juanda masih ada? Oh baik, sedang hidupkan mic. Silakan kakak Juanda. Suara tidak terdengar. Sudah dengar kakak. Bisa dengar. Dengar kak. Oke. Saya ada dua pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Cik. Yang pertama, bagaimana perbezaan pengakap di Malaysia, terutama tentang perkembangan pengakap student dan generasi muda di Malaysia? Apakah perbedaannya sebelum COVID-19 dengan COVID-19 ini ada perbedaan yang sangat bagus atau kurang bagus gitu, Kak? Yang kedua, bagaimana aktiviti pengakap di Malaysia di masa pandemi saat ini? Apakah bergerak bagus, baik, atau memang tidak ada follow up sama sekali? Demikian, Pak Cik. Mungkin nanti jawabannya, mohon maaf, nanti jawabannya mungkin agak pendek saja, Prof, karena kita terbatas dengan waktu, Prof. Terima kasih. Untuk aktiviti pengakap, apabila masa COVID ni kita teruskan secara atas talian bagi perkara-perkara yang wajib lah. Perkara-perkara yang tidak wajib seperti camping dan sebagainya kita tangguhkan terlebih dahulu, tapi saya dah arahkan kita punya tim untuk buat prosedur operasi standard SOP untuk kita bercamping. So SOP bercamping ni saya telah bangunkan bagi
untuk semua universiti seluruh Malaysia. So kita tengah bangunkan lah. Mungkin lepas ada SOP tu baru kita ada camping secara fizikal lah. Tapi camping tu mungkin agak berbeza lah daripada apa yang kita ada sekarang. Cuma perbezaan itu kita kena terokai lah bersama. Okay? Baik. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Baik, pertanyaan raise hand terakhir akan dipersilahkan kepada Kakak Nasiruddin dari Sulawesi Selatan. Silakan Kakak Nasiruddin. Kak Nasiruddin. Apakah Kakak Nasiruddin dari Sulawesi Selatan masih ada? Oke, terima kasih Kak. Yang diberikan kepada saya. Jelas dengar Kak. Baik, mendengar Kakak, silakan. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin dari Sulawesi. Agak didekatkan ke mic-nya Kakak Nasiruddin. Angkat mic-nya ke mulut. Saya pakai HP Kak, mohon maaf Kak karena saya pakai handphone. Oke. Pertanyaan saya ini Kak terkait dengan kegiatan kepramukaan. Di sini saya melakukan sebuah kegiatan untuk menghadapi Pramuka Garuda Kak. Mohon maaf Kak kalau pertanyaan saya ini mengarah ke kegiatan saya. Apakah ada Kak kegiatan atau semacam kegiatan yang perlu kita lakukan dalam bentuk bukti fisik kegiatan, misalnya kegiatan berkemah untuk mencapai TKK berkemah Kak. Apakah bisa, apakah TKK ada di Pramuka? Contoh kegiatan Kalau yang di Malaysia bisa TKK kita lakukan supaya bisa kita membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan TKK berkemah Kak. Terima kasih. Oke. Untuk pelajar saya, aktiviti tersebut mereka perlu buat rakaman sendiri dengan menggunakan telefon. Dia rakam aktivitinya dan hantar kepada kita dan kita akan buat penilaian sama ada apa yang dibuat itu betul ataupun tidak, menggunakan video dan juga menggunakan WhatsApp lah. Takat inilah itu saja kita pakai. Boleh menjawab ya. Kita minta pramuka tu ataupun pengakap Garuda tu okay, dia buat rakaman sendiri dan dia bagi pada kita, kita buat penilaian. I think itu saja yang kita boleh buat. 3 minit, 1 minit video cukup. Okay. Baik, terima kasih Kakak. Jadi pembuktiannya secara virtual ya Kak ya? Baik, baik. Pembuktiannya secara video. Oh, secara video. Sangat menarik sekali. Baik, terima kasih Kakak Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim. Sekarang kami meminta tolong kepada Kakak untuk membuat satu pertanyaan yang akan dijawab secara raise hand oleh para hadirin. Silakan Kakak menyiapkan satu pertanyaan yang akan dilemparkan kepada para hadirin. Apakah teknologi, soalannya, apakah teknologi yang digunakan untuk memasak nasi? Baik, kami pilih Kakak Mujamil Jahro untuk dari Bekasi untuk menjawab pertanyaan teknologi apakah yang kita pergunakan untuk menanak nasi. Menanak nasi. Iya. Ini Kak, Magicom. Ya, silakan. Jawabannya adalah Magicom katanya Kak. Silahkan Kakak, apakah benar jawaban tersebut ataukah tidak? Saya pakai teknologi buluh. Tahu buluh? Dokter tahu buluh? Bambu ya Prof ya? Bambu. Teknologi ya. bambu ya. Teknologi Oke, bambu. betul. Oh, jadi ini pertanyaannya benar tidak? Jawabannya benar atau tidak Prof? Kalau salah kita akan lempar ke peserta yang lain. Benar. Benar Prof. Baik. Saya guna bambu. Oh, pakai bambu Prof. Ya. Hasilnya lebih nyaman. Oh, lebih enak. baik.
Lebih enak, Prof ya. Iya, iya. Baik, berarti sudah itu adalah 6 daripada pertanyaan, 5 pertanyaan dan 1 tadi pertanyaan dari dari penyaji. Untuk mereka yang telah terpilih pertanyaan dan jawabannya, harap memberikan bukti download daripada Paytrend kepada panitia untuk pengiriman hadiah tersebut. Apa? Ya. Oh, ternyata untuk kakak yang tadi berhasil menjawab Magicom, walaupun kakak profesor memakai bulu, he is so kind, akan mendapatkan saldo senilai berapa kakak? Rp250.000 dari Telkomsel. Selamat kepada kakak atas jawabannya. Nanti bagi yang belum memperoleh kesempatan itu dapat bertanya ataupun raise hand lagi nanti pada presenter kedua. Baik. Terima kasih banyak kepada Kakak Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim. Sungguh sebuah presentasi yang mencerahkan kami. Bagaimana caranya kita bisa untuk mencapai top 10 skills ini. Bagaimana caranya supaya pramuka dapat memenuhi dalam kegiatan-kegiatannya, karena ini adalah skills dasar yang harus dimiliki generasi muda untuk masa depan. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, sudi menjemput. Mungkin kita akan jumpa lagi pada masa hadapan. Amin. Okay? Amin. Amin. Baik.